Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana waftah alaina abwab al-fahmi wal-'ilmi wal-hikmah kama fatahta ala anbiya'ika wa awliyaika wa 'ibadika as-salihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita meneruskan lagi kuliah maghrib, dan sebagai asas di dalam kuliah pada malam ini kita akan membaca kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Qaradawi yang menerangkan tentang kesesuaian syariat Islam itu untuk dilaksanakan pada setiap masa dan tempat. Di mana pada akhir zaman, sebagaimana yang telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa umat baginda itu akan berdepan dengan ujian dan godaan meninggalkan syariat Islam. Karena itu ada hadis yang diriwayatkan bermaksud bahawa yang pertama sekali yang ditinggalkan oleh umat adalah hukum Islam, dan yang terakhir ialah salat. Jadi melalui ingatan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah jelas bahawa kita yang ada di akhir zaman ini diduga oleh Allah dengan yang itu. Diduga dengan Allah, diduga oleh Allah. Sejauh manakah kesetiaan kita dan kesungguhan kita dan komitmen kita dalam menghayati hukum dan peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka yang istiqamah, yang tak ada dalam sirah agama mereka itu naqdul Islam, meninggalkan Islam dan memotong atau menguraikan tali Islam dalam sejarah hidup mereka. Wa imma ianya hukum, wa imma ianya salat. Maka orang itu sudah tentulah orang yang berbahagia dan selamat. Tapi mereka yang meninggalkan Islam, sama ada dalam bentuk meninggalkan hukum dan mana-mana peraturannya, ataupun yang meninggalkan salat, maka orang-orang ini sudah tentu tergolong di kalangan orang-orang yang sangat rugi, yang diingatkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka tak kala atau apabila datang kepada kamu daripadaku huda, yakni rasul, rasul yang membawa agama Islam kepada kamu, faman tabi'a hudaya, maka siapa yang mengikut rasul itu, mengikut petunjuk yang aku turunkan dengannya itu, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka orang itu tidak ada akan berlaku pada dirinya itu perasaan takut
ketika hidup di dunia dan tidak akan merasai perasaan sedih setelah kembali kepada Allah di hari akhirat. Sebaliknya, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Dan orang yang kufur, ingkar dan mendustakan akan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, maka itulah orang-orang yang akan menghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hum fiha khalidun, dan mereka itu Tuhan takdirkan kekal di dalam neraka. Na'udzubillah. Jadi kita semua ini diuji Allah. Kalau di zaman Rasulullah SAW, para sahabat diuji dengan sejauh manakah mereka itu membantu dakwah baginda, yang menjadi asas dalam membuktikan kejujuran iman para sahabat itu terhadap Rasulullah SAW. Di zaman kita ini, kita diuji dengan sejauh manakah kesetiaan kita kepada hukum dan peraturan agama, yang membuktikan kejujuran kita dalam keimanan terhadap kitab Allah, bahkan terhadap kerasulan Nabi kita SAW, bahkan terhadap ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lama baru saja kita diuji, yaitu setelah jatuhnya Al-Khilafah Al-Utsmaniyah pada tahun 1924 Masehi. Bermula daripada tarikh itu, maka hukum Islam ini mula ditinggalkan dan manusia mencari alternatif dalam bentuk undang-undang dan peraturan yang dicipta oleh mereka sendiri, sama ada undang-undang Prancis atau undang-undang Inggris dan sebagainya. Kita orang Islam di Malaysia turut sama mengalami ujian itu sebagaimana umat Islam di seluruh dunia. Maka kita di Malaysia diuji dengan undang-undang Inggris yang diperkenalkan oleh British sebagai ganti kepada syariat Islam yang telah terlaksana begitu lama di dalam sejarah negara kita. Yang datang dulu ialah undang-undang Islam, bukan undang-undang Inggris. Jadi kita diuji. Maka bila diuji, ada yang lulus dan ada yang gagal. Ada yang beriman dan ada yang kufur. Bila diuji, maka lahirlah sekelongan atau sekelompok manusia dalam negara kita ini yang meragui akan ketinggian syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kena penyakit, wabak itu kena kepada dia. Mungkin kerana dia tak mengaji, mungkin kerana dia tak solat, mungkin kerana dia durhaka kepada ibu bapanya, mungkin kerana dia makan yang haram. Maka penyakit itu terkena kepadanya. Dan di dunia Islam pun begitulah. Ramai yang terkena dengan penyakit ragu terhadap kebenaran dan ketinggian syariat Islam dan kesesuaiannya di zaman. Kita boleh tengok, kita sudah merdeka 53 tahun. Mana dah tempoh itu. Dan negeri kita ini majoritinya adalah orang-orang yang beragama Islam.
tetapi terpecah kepada dua golongan yang besar. Golongan yang percaya terhadap kesesuaian syariat Islam itu sebagai perundangan yang boleh dilaksanakan di zaman ini, dan golongan yang ragu dan tidak yakin, bahkan bimbang bahawa syariat Islam itu kalau dilaksanakan maka akan berlaku kerosakan di dalam struktur masyarakat, ya. Maka berlakulah nanti pecah belahnya, hilang kedamaian, menjadi rugi dari sudut ekonomi, mundur negara. Mengapa? Kalau melaksanakan hukum dan peraturan Islam. Jadi orang Islam walaupun majoriti, tapi sebenarnya minoriti dalam pendirian mereka itu dan kesetiaan mereka terhadap Islam. Nah, karena itu walaupun 53 tahun yang memerintah negara kita ialah peraturannya, bukan berdasarkan peraturan Al-Quran. Dan masyarakat dalam negara kita ini sejak 53 tahun dilanda dengan penyakit naqdul hukmi, meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini realitinya. Jadi siapa yang istiqamah selamat, siapa yang tak istiqamah maka dia berdepan dengan nasib yang amat buruk kalau dia tak bertaubat kepada Allah apabila dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Qaradawi menyadari akan masalah yang melanda dunia Islam ini, dan setelah dia dipanggil menghadiri suatu seminar di Libya yang ketika itu diperintah oleh Gemulah Muammar Gaddafi, meninggal. Jadi dia mengajukan satu seminar nak bincang, ya, tentang kesesuaian syariat Islam itu dilaksanakan dalam negara moden sebagai langkah awal bagi mengimplementkan syariat Islam di Libya. Buat seminar. Jadi dipanggil ratusan ulama-ulama dan pakar-pakar syariat. Antaranya yang dipanggil adalah Imam Al-Qaradawi rahimahullah. Setelah itu beliau menyusun kitab ini dan mengemukakan dalil-dalil dan bukti-bukti tentang betapa sesuainya Islam itu sebagai syariat dan perundangan di zaman moden. Komplek tu, ya. Nak kena yakinkan orang Islam, bukan nak kena yakinkan non-Muslim. Nak kena yakinkan orang Islam. Orang-orang Islam yang tak yakin dengan Islam inilah yang memberikan gambaran yang buruk tentang Islam terhadap golongan yang sepatutnya didakwah dan didekatkan kepada Islam, yaitu non-Muslim. Jadi orang-orang bukan Islam takut dengan Islam kerana gambaran yang diberikan oleh sebahagian orang-orang Islam terhadap agamanya secara silap. Jadi insyaAllah kita baca buku ini supaya kita terlindung daripada dugaan itu. Kita tak kena jadi kita mati dalam keadaan tak ada ya Allah, mana-mana pun ajaran Islam ni yang aku tinggal, tak ada ya Allah. Dan aku bariun membebaskan diriku dari sebarang hubungan dengan sesiapa pun yang membatalkan mana-mana daripada ajaran Allah. Aku tak ada hubungan dengannya dan aku pun tak mau berhubungan. Jadi kita baca buku ini untuk diri kita supaya kita dapat menjadi Muslim yang seperti itu. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man ittaba'a hudahu ba'd. Fa inna asla hadha al-kitab bahthun syara'tu bi ilqa'i fi nadwati at-tashrih al-islami allati عقدت بمدينة البيضاء بالجمهورية العربية الليبية في ربيع الأول سنة 1392 Hijriah bersamaan dengan 1972 Masehi بدعوة من الجامعة الليبية وبإشراف كلية اللغة العربية للدراسات الإسلامية. وقد دعي لها في الندوة أكثر من 30 عالما وبعض كبار المشتغلين بفقه الشريعة الإسلامية لإلقاء طائفة من البحوث الفقهية المقارنة حول عدد من الموضوعات الهامة، وذلك لمساعدة اللجان المشكلة لتعديل قوانين الوضع الليبية بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. Di cerita latar belakang buku ini disusun daripada hasil kertas kerja yang dibentangkan di dalam nadwah perundangan Islam yang dianjurkan oleh Universiti Libya. Jadi dibentangkan di dalam seminar itu tajuk-tajuk yang sangat penting dalam konteks perundangan semasa, isu-isu semasa, isu-isu fiqh semasa, ya. Dan diterangkan melalui pembentangan itu bagaimana sesuai Islam itu dilaksanakan. وكان على رأس الموضوعات التي عالجتها الندوة صلاحية الشريعة لتطبيق في كل زمن ومكان. Jadi ada satu tajuk yang dibincangkan dalam nadwah itu, yaitu tajuknya kesesuaian syariat Islam untuk dilaksanakan pada setiap zaman dan tempat. Wabillahi salahiyatu wa tatbiq fi asrina al-hadis, maka dengan itu kesesuaiannya dilaksanakan di zaman kita ini. Bincang tajuk itu. Pelik. Imam Al-Qaradawi rasa pelik. Ya. Tapi nak pelik macam mana Nabi dah beritahu dah bahawa gunung yang beriman itu akhir zaman akan diuji dengan naqdul hukmi, meninggalkan hukum Allah. Wa ma kana yatasawwaru an takuna mithla hadhihi al-qadiyya mawdu' raib أو جدال في أي بلد مسلم فهذا من لوازم الإيمان ومقتضى الإسلام. Kata Imam Al-Qaradawi, sebenarnya tak terbayang bahawa keadaan sedemikian ini, ya, syariat Islam itu boleh menjadi perkara yang diragukan atau dijadikan sebagai bahan perbincangan perlu atau tidak dilaksanakan. Tak sepatutnya benda ini berlaku dalam mana-mana negeri orang Islam. Tak sepatutnya. Mengapa dia kata tak sepatutnya? Kerana kata dia, beriman di atas kesempurnaan syariat Islam itu dan kesesuaiannya untuk dilaksanakan, kata beliau, adalah min lawazimil iman, adalah daripada lawazimil iman, yakni perkara yang tak boleh bercerai tanggal daripada iman. Itu maksud lawazim, benda yang melazimi iman, tak boleh bercerai tanggal. Contoh kita kata atas, mesti ada bawah. Bawah lawazim bagi atas, atas lawazim bagi bawah. Mana boleh ada bawah, atas tak ada. Ini benda yang tak boleh bercerai tanggal. Dahulu kemudian, kalau ada pelajar yang dahulu yang terbaik, mesti ada pelajar yang tercolok. Mesti. Nah, ini dia panggil lawazim. Jadi Imam Al-Qaradawi mengatakan bahawa mengimani kesesuaian syariat Islam untuk dilaksanakan pada apa waktu itu adalah daripada lawazim Islam, lawazim iman, kelaziman iman. Macam mana pula? Dan kita tahu lah iman itu apa. Bila kita tahu iman itu apa, kita tahu lah tak boleh orang yang mukmin meragui akan syariat Islam. Tak boleh. Dia tak jadi begitu. Sebab apa pula Ustaz? Sebab bila kita beriman, maka kita beriman dengan Allah, zat yang bersifat ketuhanan,
satu-satunya zat yang mempunyai sifat ketuhanan. Lantas